Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, pelajar, apa khabar semua? Okey, hari ini bersama-sama saya Ustazah Nur Ariza binti Zakaria. Kita akan teruskan pendidikan Islam tingkatan 2 bidang sirah. Okey, pelajaran 21 Hijrah detik bersejarah. Detik bersejarah, kita akan belajar maksud hijrah, faktor yang mendorong berlakunya hijrah, peristiwa penting semasa hijrah ataupun kronologi hijrah, kesan daripada peristiwa hijrah Rasulullah SAW ke Madinah, iktibar daripada peristiwa hijrah Rasulullah SAW ke Madinah. Dari segi bahasa, hijrah bermaksud berpindah dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Dari segi istilah, perpindahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umat Islam dari Mekah ke Madinah atau Yathrib. Peristiwa hijrah ini berlaku pada tahun ke-13 Hijrah. Hijrah juga diertikan sebagai berpindah dari kehidupan yang buruk kepada kehidupan yang baik. Ini bagi konteks kita untuk berubah. Untuk berubah daripada seorang yang bukan tak baik, yang kurang baik sikitlah. Contohnya, kalau sebelum ni malas nak belajar, kita tanam azam, kita buat, kita usaha sungguh-sungguh menjadi seorang pelajar yang rajin. Itu yang diertikan hijrah sebagai berpindah daripada kehidupan yang buruk kepada kehidupan yang baik. Terdengar dia tepuk tangan. Faktor yang mendorong berlakunya hijrah. Pertama, isyarat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, memelihara akidah. Ketiga, pelawaan penduduk Yathrib ataupun Madinah. Empat, penentangan musyrikin Quraisy semakin kuat. Daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, mewahyukan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud. Dan ingatlah ketika orang kafir musyrik iaitu Mekah menjalankan tipu daya terhadapmu untuk menahanmu atau membunuhmu atau mengusirmu. Mereka menjalankan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya mereka, kerana Allah sebaik-baik yang menggagalkan tipu daya. Allah bagi hint lah kat sini kepada Nabi. Iaitu Allah kata ketika orang kafir musyrik Mekah menjalankan tipu daya. Memang pada waktu ni Rasulullah dan umat Islam terpaksa berdepan dengan kafir Quraisy yang sentiasa berusaha untuk apa ni? Untuk menggagalkan usaha dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah bagi hint supaya Rasulullah berhijrah ke tempat yang lebih baik. Akidah. Umat Islam mengorbankan tanah air dan harta mereka demi menyelamatkan akidah tauhid mereka yang lebih berharga. Mereka berhijrah ni untuk memelihara akidah, memelihara agama Islam yang telah mereka anuti. Betapa kuatnya. Daripada hijrah itulah mereka mengorbankan tanah air. Maksudnya mereka meninggalkan tanah air mereka iaitu Mekah dan harta benda mereka, harta benda yang ada di
Mekah, sama ada rumah ke, tanah ke, kebun ke, anak ke, isteri ke, semuanya mereka tinggalkan demi menyelamatkan akidah tauhid mereka yang lebih berharga. Mereka lebih sayangkan akidah. Agak-agak kita pada hari ini pelajar boleh tiru tak dengan seperti mana orang Islam pada zaman ni? Sebab itulah kita kena faham, kita kena belajar, kita kena amalkan setiap ajaran Islam supaya akidah juga menjadi akidah yang kuat dan sentiasa memilih agama Islam dalam keadaan apa sekalipun. Okey, itu memelihara penduduk Yathrib. Okey, sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah, okey, nama asal Madinah adalah Yathrib. Yathrib. Setelah Rasulullah sampai ke sana, barulah Rasulullah menukar negara Yathrib kepada negara Madinah. Sekumpulan penduduk Yathrib mempelawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi pemimpin mereka di Yathrib. Peristiwa ni berlaku pada musim haji ya. Nanti penyanyi Aqabah nanti kita tengok bila peristiwa ni berlaku. Rasulullah mengadakan bai'ah Aqabah pertama dan bai'ah Aqabah kedua dengan sebahagian penduduk Yathrib. Okay, sebahagian penduduk Yathrib maksudnya sebahagian daripada jumlah yang datang ke Mekah untuk menunaikan haji lah ni. Okay. Bai'ah bermaksud ikrar, janji setia. Okay, janji setia. Aqabah ialah tempat berlakunya bai'ah antara Rasulullah dan penduduk Yathrib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghantar Mus'ab bin Umair untuk berdakwah dan mengajar Al-Quran kepada penduduk Yathrib. Okay, selepas perjanjian Aqabah yang pertama ni, Rasulullah menghantar Mus'ab bin Umair untuk berdakwah dan mengajar Al-Quran kepada penduduk Yathrib. Pertama, okey, bai'ah Aqabah pertama ni berlaku pada 621 Masihi, musim haji tahun ke-12 kenabian. Okey. Berlaku antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan 12 orang Yathrib. Semuanya telah memeluk agama Islam. Okey, berlaku antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan 12 orang Yathrib, semuanya telah memeluk agama Islam. Okay. Isi perjanjian Aqabah yang pertama. Okay, yang pertama, tidak menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak, tidak mengada-ngadakan dusta, tidak menderhakai perkara yang baik. Ini isi perjanjian Aqabah yang pertama. Okey, bai'ah Aqabah yang kedua berlaku pada musim haji tahun ke-13 kenabian. Itu pada tahun berikutnya selepas perjanjian Aqabah yang kedua. Okey, yang ni lebih ramai lagi lah perjanjian antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan 73 orang lelaki dan 2 orang wanita dari Yathrib. Okay, ini isi perjanjian. Ini tarikh berlakunya bai'ah Aqabah yang kedua. Okey, kita tengok isi perjanjian Aqabah yang kedua. Okey. Yang ni mereka memang agak mendesak dah. Rasulullah minta macam mana sekalipun, minta Rasulullah datang ke Yathrib untuk dilantik sebagai pemimpin mereka. Okey, jadi mereka berjanji melindungi dan mempertahankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti melindungi keluarga sendiri. Mendengar dan
taat baik dalam perkara yang disukai maupun yang mereka benci. Maksudnya mendengar taat dan baik. Dengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah, dakwah yang disampaikan. Sama ada benda tu mereka suka ataupun tak suka, mereka kena terima dan ikut. Sebab Rasulullah datang untuk menyampaikan sesuatu yang baik. Yang tiga, berinfak baik dalam keadaan sempit maupun lapang. Berinfak di sini itu bersedekah. Sama ada sempit, tak ada duit. Contohnya ada sikit, bagi sikit. Maupunlah lapang. Maksudnya lapang ni waktu tu kita banyak duit. Maksudnya kita sentiasa berinfak. Sebab kesan infak ni begitu banyak dalam kehidupan. Memberi kesan yang baik kepada kehidupan dunia dan juga kehidupan akhirat kita. Yang keempat, beramar ma'ruf nahi mungkar. Sentiasa melakukan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Yang kelima, tidak terpengaruh dengan celaan orang-orang yang mencela di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya kena teguh dengan pendirian kita, tidak terpengaruh dengan celaan. Mungkin lepas ni setelah memeluk agama Islam dan Rasulullah pergi ke sana, macam-macam ujian yang akan diterima, terutamanya daripada orang-orang kafir. Jadi Rasulullah minta mereka berjanji untuk tidak terpengaruh dengan celaan orang-orang yang mencela di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, penentangan musyrikin Quraisy semakin kuat. Orang Quraisy ni, orang kafir Quraisy, orang musyrik Quraisy di Mekah ni semakin hari semakin kuat menentang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Musyrikin Mekah melakukan pelbagai bentuk penentangan, termasuklah penyiksaan terhadap umat Islam. Macam-macam. Bukan setakat umat Islam, Nabi sendiri pun mendapat kesan siksaan, tomahan dan sebagainya. Tekanan terhadap dakwah Rasulullah semakin hebat, terutama selepas kematian bapa saudaranya Abu Talib. Suka ustazah nak flashback balik. Dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah. Dia ada dua orang yang sentiasa bersama-sama dengan Rasulullah. Itu isterinya Khadijah dan bapa saudaranya Abu Talib. Dua insan ni, Khadijah dengan Abu Talib ni, adalah orang yang disegani di Mekah. Jadi sewaktu hayat Khadijah dan Abu Talib, dakwah Rasulullah dah diganggu, tapi tak sehebat selepas kematian Khadijah dan bapa saudaranya Abu Talib. Kemuncak penentangan mereka ialah mereka berpakat di Darul Nadwah untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah berbagai tawaran yang mereka tawarkan kepada Rasulullah, berbagai ancaman yang mereka buat, berbagai penentangan yang mereka buat, nampaknya Rasulullah tetap tak ikut apa yang mereka nak. Jadi kemarahan mereka tu semakin hebat. Lalu mereka bermesyuarat untuk membunuh Rasulullah. Pakatan membunuh Rasulullah di Darun Nadwah. Dalam mesyuarat tu bersetuju agar seorang pemuda yang gagah dari setiap puak dipilih membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara serentak agar Bani Hashim tidak dapat menuntut bela atas kematian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia nak pilih orang Arab ni dia banyak puak lah. Setiap puak ada ketua dia. Jadi
mereka bersetuju satu orang dan setiap puak tu pilih seorang pemuda yang paling gagah untuk membunuh Rasulullah. Secara serentak. Maksudnya mereka akan bunuh Nabi Muhammad secara serentak tu supaya tak tahu siapakah pelaku yang sebenarnya, supaya ni puak Bani Hashim ni, iaitu puak-puak Rasulullah ni, Bani Hashim ni puak-puak Rasulullah, tidak menuntut bela atas kematian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antara orang terawal berhijrah termasuklah Abu Salamah. Beliau tidak dapat membawa isteri dan anaknya berhijrah bersama-sama kerana dihalang oleh anggota keluarganya. Dia pergi seorang dulu. Lepas tu baru semuanya ikut. Peristiwa penting semasa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berlaku 27 Syawal di Mekah, Qasur, Quba 8 Rabiul Awal dan 12 Rabiul Awal. Rasulullah tiba di Yathrib atau Madinah. 27 Syawal di Mekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatur satu strategi yang begitu hebat supaya perjalanan baginda pada malam tersebut tidak dikesan oleh puak-puak musyrikin Mekah. Sebab Rasulullah dah tahu hasil perbincangan di Darul Nadwah tadi itu pakatan untuk membunuh baginda beramai-ramai. Jadi Rasulullah akan berhijrah ke Madinah dengan ditemani oleh siapa? Abu Bakar. Kita tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar pada waktu tengah malam bersama Abu Bakar. Ini strategi yang diatur. Pada waktu tu Rasulullah keluar bersama Abu Bakar. Ali karramallahu wajah, sahabat baginda, sepupu baginda, menantu baginda, tidur di tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengelirukan musuh. Hebat tak hebat Ali? Hebat kan? Kita kena jadi sehebat Ali lah, sanggup berkorban apa sahaja. Gadai nyawa, bukan sebarang-sebarang, menggantikan tempat tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Saidina Abu Bakar radhiyallahu anhu menyusuri jalan yang tidak biasa dilalui oleh orang ramai ke Madinah. Dia guna jalan lain. Jalan yang tak biasa dilalui lah. Jalan ni agak jauh sedikit sebab tidak biasa guna jalan lebih dekat. Rasulullah guna jalan yang lain. Nanti kita akan tengok peta perjalanan Rasulullah. Abdullah putra Abu Bakar ditugaskan untuk membuat laporan situasi di Mekah. Abdullah ni akan pergilah nanti berjumpa dengan Rasulullah dengan Abu Bakar di mana-mana yang telah tempat berjanji tu untuk menyampaikan laporan situasi di Mekah. Asma puteri Abu Bakar ditugaskan menyediakan bekalan makanan. Dia yang bawa makanan ke Gua Sur nanti, tempat Rasulullah dengan Saidina Abu Bakar bersembunyi buat sementara waktu. Amir bin Fuhairah, hamba Abu Bakar, ditugaskan membawa kambing ke pintu gua untuk menyediakan bekalan susu dan menghilangkan jejak kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok beberapa watak, beberapa tugasan yang dilantik oleh Rasulullah untuk menjayakan misi dakwah dia, misi hijrah dia ke Madinah. Tengok betapa Rasulullah melakukan strategi yang begitu teratur. Pada 27 Syawal di Mekah, keadaan musyrikin Mekah bila menyedari Rasulullah tiada. Peristiwa dia pada malam Rasulullah hijrah tu, pemuda-pemuda Quraisy, yang tadi kan, yang dari Darul Nadwah tadi, satu orang daripada setiap suku tu, pemuda yang gagah tu,
mengelilingi rumah Rasulullah, tunggu masa ni nak bunuh Rasulullah. Okey, nak tunggu masa Rasulullah tidurlah. Sebab pada waktu lain sentiasa ada sahabat yang bersama-sama dengan Rasulullah. Okey. Bila pagi itu, bila menyedari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada di tempat tidur, yang ada adalah Sayyidina Ali, mereka suasana menjadi gempar, menjadi terkejut. Macam mana Rasulullah boleh terlepas? Mereka tidak tahu Allah itu lebih berkuasa, Allah itu maha bijaksana, Allah itu lebih mengetahui, lebih bijak perancangan dia berbanding dengan perancangan mereka sebagai orang kafir laknatullah. Okey, hasilnya musyrikin Mekah menawarkan 100 ekor unta untuk kepada sesiapa yang dapat menangkap Rasulullah. Mereka buat tawaran. Lumayan. 100 ekor unta ni lumayan kepada sesiapa yang dapat menangkap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Puak Quraisy mengadakan operasi besar-besaran menjejaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebahagian mereka berjaya ke Gua Thur, tetapi dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala mereka tidak dapat menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okay, Allah sentiasa bersama dengan Rasulullah yang tercinta. Okay, kekasih dia mesti dia jaga. Dia jaga betul-betul. Dia bagi perlindungan betul-betul. Rasulullah kan kekasih Allah. Okay, dalam keadaan cemas tersebut, Rasulullah mententeramkan Abu Bakar sebagaimana yang dirakamkan dalam surah At-Taubah ayat 40. Okay. Ustazah tak ada rujukan dengan Ustazah. Boleh cari nanti dalam surah At-Taubah ayat 40. Okay, waktu Ustazah buat rakaman ni tak ada Al-Quran dengan Ustazah. Minta maaf. Boleh cari dalam buku teks ada, dalam Al-Quran ada, surah At-Taubah ayat 4. Okay. Semasa di Gua Thur, okey, ini Rasulullah dan Abu Bakar lah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakar berada di Gua Thur selama 3 hari, mengambil tempoh bertenang lah. Sebab mengelak daripada dijejaki oleh musyrikin Mekah. Okay. Pada 1 Rabiul Awal, mereka menuju ke Madinah bersama-sama dengan seorang petunjuk jalan, iaitu Abdullah bin Uraiqis, iaitu seorang musyrik yang jujur. Ada orang musyrik yang jujur, maksudnya yang tidak menentang dakwah Rasulullah. Sebab tu kita kena sentiasa berbaik sangka sebenarnya, walaupun kepada orang kafir, ada di kalangan mereka yang memang baik dengan orang Islam. Doalah semoga mereka mendapat hidayah. Okay. Kawan kita ke, guru-guru kita, okay, jiran-jiran kita, sentiasa doakan agar mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Suraqah bin Malik berjaya menjejaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okay, tapi ada juga yang dapat jejaki Rasulullah, iaitu Suraqah bin Malik. Okay, tetapi apabila dia menghampiri Rasulullah, kudanya terperosok ke dalam pasir sebanyak 3 kali. Terjeluslah. Pasir itu menjadi pasir yang jerlus. Kuda dia jadi masuk ke dalam. Okey, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memaafkan Suraqah dan meminta dia merahsiakan pertemuan mereka. Okay, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan mahkota Kisra kepada Suraqah. Okey, 8 Rabiul Awal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Quba dan tinggal beberapa hari di sana. Okey, baginda membina masjid di Quba. Ini merupakan masjid pertama yang dibina oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Okey, pada 12 Rabiul Awal Rasulullah tiba di Yasrib. Okey, baginda disambut dengan penuh kegembiraan oleh penduduk Yasrib. Mereka berlumba-lumba merebut tali unta yang ditunggangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan harapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetap di rumah mereka. Okey. Macam mana Rasulullah nak bagi adil? Okay, Rasulullah kata, aku akan menetap di rumah di mana unta aku ni berhenti. Itulah nama pegang tali unta tu. Mengharapkan unta tu berhenti di rumah mereka. Takdirnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, unta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih untuk berhenti di hadapan rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Ini seorang sahabat yang hebat. Sentiasa berperang untuk menegakkan agama Islam sepanjang hayat dia. Okey. Boleh carilah kisah dia. Cari kisah dia. Okey, kita tengok peta perjalanan hijrah Rasulullah tadi. Yang mana Rasulullah melalui jalan yang bukan jalan yang biasa digunakan oleh orang ramai dari Mekah ke Madinah. Okey. Ni yang jalan yang straight, tak ada putus-putus ni. Okey. Ini adalah jalan yang biasa digunakan oleh orang ramai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan jalan satu lagi ni, yang putus-putus ni. Okey, dari Mekah ke Gua Sur, okey, sampai ke Usfan. Okey, ke Usfan, Al-Juhafah. Okey, dia straight pergi lagi perjalannya hingga ke Quba, lepas tu ke Madinah. Jauh lah kan? Sebab biasa orang terus straight, ni Rasulullah macam mengundur sedikit. Okey, pusing ni jauh sikit. Tapi kesannya baginda selamat sampai ke Madinah. Kesan daripada peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Okey, kesan dia daripada 4 aspek, iaitu aspek agama, sosial, politik dan ekonomi. Okey, dari segi agama Islam semakin tersebar kerana dakwah dapat dilaksanakan dengan lebih terbuka. Sebab di Madinah ni, di Yasrib ni, tidak ada penentangan yang hebat sebagaimana yang berlaku di Mekah. Sebab apa? Sebab Rasulullah diterima, Rasulullah datang ni, okey, macam ni. Ustazah cerita sikit. Sebelum Rasulullah datang ke Madinah, okey, mereka dalam keadaan yang suka berperang, bergaduh. Utamanya suku Aus dan Khazraj, dan ada satu lagi Yahudi. Yahudi ni menguasai ekonomi, menindas. Okey. Bila Rasulullah SAW sampai ke Madinah, perkara pertama yang Rasulullah buat itu mempersaudarakan antara Aus dan Khazraj. Mempersaudarakan seperti saudara sendiri. Menjadi golongan Ansar yang sentiasa berusaha, yang sentiasa bersedia membantu dakwah Rasulullah. Okay, nampak tak? Ansar, penduduk asal Madinah yang menjadi tuan rumah, golongan yang backup perjuangan Rasulullah. Okay. Selepas itu, Rasulullah mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar. Ansar tadi, Aus dengan Khazraj tu. Muhajirin, orang Islam yang berhijrah bersama-sama dengan Rasulullah dari Mekah ke Madinah, yang hanya bawa diri dan akidah sahaja. Mereka tak bawa apa pun, harta benda semua mereka tinggalkan. Okay, Rasulullah mempersaudarakan Ansar dengan Muhajirin menjadi adik sebagaimana saudara Islam. Saling bantu-membantu, tolong-menolong dalam menyampaikan dakwah. Jadi, Islam menjadi kuat dengan sendirinya. Rasulullah datang tu Islam menjadi kuat dan agama Islam dapat disebarkan dengan lebih terbuka. Okey, dari segi sosial, kehidupan masyarakat Madinah berubah kepada sistem hidup yang lebih baik dari segi akidah, syariah dan akhlak.
sebab keadaan mereka lebih kurang dengan Mekah lah juga pada waktu tu. Dari segi akidah dia, syariah dia dan akhlak dia. Akidah orang kafir macam mana? Buruk kan? Kita belajar tajuk sebelumnya tu. Okey, dari segi politik, tertegaknya negara Islam pertama yang berdaulat di bawah pimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, Rasulullah membentuk sebuah negara Islam yang pertama, iaitu negara Islam Madinah. Ekonomi. Kedudukan ekonomi umat Islam semakin kukuh melalui sistem ekonomi Islam yang dilaksanakan, menghapuskan sistem cekik darah yang dilakukan oleh Yahudi sebelum ni. Okay. Iktibar daripada peristiwa hijrah. Okay. Umat Islam perlu bijak membuat perancangan dan menyusun strategi sebelum melakukan sesuatu tindakan. Okay. Kena susun cantik-cantik. Okay. Bincang yang terbaik sebelum melakukan sesuatu tindakan. Umat Islam perlu sentiasa bersikap optimis, yakin bahawa kejayaan pasti bersama-sama orang yang benar. Kena yakinlah dengan janji Allah. Umat Islam perlu mencari teman yang soleh, baik budi pekerti dan ikhlas membantu. Umat Islam perlu sabar dan tabah menghadapi halangan dan cabaran. Umat Islam perlu sentiasa bertawakal dan memohon pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala serta mematuhi segala perintahnya. Umat Islam perlu sentiasa mengutamakan dan memelihara kesucian akidah dan keselamatan nyawanya. Kita belajar macam mana? Ustazah harap semuanya dapat faham dengan jelas tajuk kita pada hari ini, iaitu tajuk hijrah. Okay, kita berhenti di sini. Kita jumpa lagi pada tajuk-tajuk yang akan datang. Okay, boleh like, share dan subscribe Ustazah punya channel untuk kita sama-sama menyebarkan dakwah. Mungkin dengan itu kita dapat sama-sama berkongsi ilmu yang sedikit ini untuk sama-sama mendapat manfaat. Sekian dahulu daripada Ustazah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang baik daripada Allah, apa yang kurang daripada diri Ustazah sendiri. Kita jumpa pada tajuk-tajuk yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.